Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sedang pendengar Radio Hakim yang saya kasih sekalian, anda bersama saya Ustaz Long bin Kecil dalam program Motivasi Pagi terbitan Puan Hajah Mazlina Ismail. Sedang pendengar yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi diberi kesempatan waktu oleh Allah untuk kita dapat bersama-sama meneruskan kehidupan kita. Sesungguhnya kehidupan kita ini adalah kehidupan yang sementara. Satu hari nanti kita pasti akan berpisah dengan anak-anak yang kita sayang. Satu hari nanti kita pasti akan berpisah dengan isteri, dengan suami, adik-beradik, ibu ayah yang kita cintai. Sesungguhnya, marilah sama-sama kita manfaatkan baki hayat ini dengan sebaik-baiknya. Kita hanya tahu tarikh lahir kita, kita tidak tahu tarikh mati kita. Bersyukurlah kita kepada Allah kerana Allah masih lagi memberi kita peluang untuk kita bertemu dengan bulan Ramadan. Sesungguhnya mungkin Ramadan kita ini adalah Ramadan yang terakhir. Sekiranya kita meninggal dunia pada 2016 ini, inilah Ramadan kita yang terakhir. Maka marilah sama-sama kita manfaatkan peluang dan ruang yang ada ini dengan sebaik-baik. Hari ini kita sambung lagi modul yang berikutnya dalam rangka untuk menjana budaya hidup orang bertakwa, iaitu modul berbuka puasa. Tuan-tuan dan puan-puan, cuba kita lihat apa yang tersirat di sebalik amalan berbuka puasa ini. Kalau kita lihat dari segi fiqh, berbuka puasa sunat dicepatkan. Dan ini kita sangat faham, kita sangat jaga. Sebelum masuk waktu untuk buka puasa, kita dah kumpul di hidangan, panggil anak, isteri, suami dan semua berkumpul, siap dah makanan juadah di atas meja, ya? Alhamdulillah. Tetapi kita kena faham bahawa berbuka puasa ini sunnahnya betul disegerakan mulanya, tetapi sunnah juga dicepatkan berhentinya. Tapi hari ini kita, tuan-tuan dan puan, kita mulanya cepat tapi lambat berhenti. Kadang-kadang seolah-olah kita nak qada semua makan kita tadi yang dah terlepas tadi, sarapan pagi, makan tengah hari, minum petang, semua nak kita qadakan sekali bila waktu berbuka itulah. Jadi penuh meja. Dan kadang-kadang kalau pergi pasar Ramadan tu penuh tangan dengan plastik makanan sebab kita nak makan masa buka. Jadi akhirnya kita mula cepat tapi kita lambat berhenti. Lepas tu kadang-kadang dah kenyang sangat, bersandar dulu, duduk sekejap, yang isap rokok dulu. Akhirnya maghrib pun lewat dan tak dapat berjemaah. Pergi masjid tergesa-gesa, isyak masbuk. Takwa tak akan terbina dengan cara begitu. Sebab itu tuan-tuan sedang pendengar yang saya kasih sekalian, kita kena lihat bahawa berbuka puasa adalah modul untuk menjana budaya hidup orang bertakwa. Kalau kita lihat, kita pinjam kata-kata Stephen Covey, orang-orang yang cemerlang ini antara habitnya apa? Put first thing first. Dia pandai untuk meletakkan yang mana satu dulu nak didulukan, yang mana satu patut dikemudiankan. Dia pandai untuk beri priority, yang mana satu keutamaan primary, yang mana satu secondary. Sebab itu tuan-tuan, Syekh Yusuf Al-Qaradawi telah menulis sebuah buku yang berjudul Fiqh Aulawiyat untuk mendidik umat ini supaya faham ada perkara yang patut kita dulukan, ada perkara yang patut kita kemudiankan. Satu masa Nabi SAW menyeru jihad di kalangan para sahabat, halal jihad. Maka datang satu orang pemuda yang bersedia untuk memberi masa bersama Nabi SAW untuk berjihad untuk agama Allah SWT. Tapi Nabi kata, wahai pemuda, kamu ada seorang ibu yang telah uzur lagi tua,
pada kamu, berbakti, berkhidmat pada ibu kamu yang sudah tua itu lebih afdal, lebih aula. Maka baliklah kamu dan berbaktilah kepada ibu. Nah, kita lihat tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana antara dua keadaan Nabi telah meletakkan yang mana satu lebih aula daripada satu yang lain. Nah, inilah sifat orang-orang yang bertakwa. Seorang bertakwa bijak untuk mengurus hidupnya, mengurus waktunya. Dia pandai meletakkan yang mana satu patut didahulukan, yang mana satu patut dikemudiankan. Dalam konteks kita berbuka puasa tadi, sebab itu disunahkan kita berbuka hanya sekadar air, minuman seperti susu, makannya kurma, tamar ataupun madu. Cepatkan proses berbuka puasa untuk apa? Untuk kita segerakan yang lebih aula, iaitu salat fardu. Berbuka puasa sunat, salat fardu itu adalah wajib. Bertemu dua perkara itu, maka yang aula berbuka puasa itu perlu kita lakukan. Ianya sunnah, tetapi ada lebih aula, lebih afdal yang kita kena lihat. Jangan sampai kita berbuka puasa sehingga kita gadaikan perkara yang lebih besar, sehingga kita meremehkan perkara yang lebih besar. Nah, ini satu didikan, satu tarbiyah yang Allah datangkan sepanjang bulan Ramadan melalui amalan berbuka puasa ini, iaitu kita dituntut mendidik diri kita untuk pandai mengklasifikasikan amal kita, yang mana satu nak didahulukan, yang mana satu nak kita kemudiankan. Kadang-kadang tuan-tuan, sebagai contoh, dalam satu majlis, ada majlis ilmu diadakan, tapi kita lihat ada orang sibuk membuat amal-amal secara infradi, secara bersendirian. Majlis ilmu ini adalah amalan istimai yang dilakukan secara kolektif. Kalau kita sembahyang sunat, baca Quran, zikir, itu amal infradi. Bertemu antara dua amal ini, amal fardiyah, amal infradi secara perseorangan, dengan amal yang dibuat secara istimai, secara ramai-ramai, maka patut kita raikan yang ramai itu. Sepatutnya kita duduk dalam majlis yang ramai itu. Betul juga dalam konteks kadang-kadang kita bekerja. Ada orang sedang bekerja, bila dicari, mana Cik Ahmad? Cik Ahmad sedang sembahyang duha, sedangkan waktu itu waktu bekerja. Bertemu dengan yang sunat, sembahyang duha itu sunat, bekerja adalah wajib. Bertemu sunat yang wajib, maka dulukanlah yang wajib. Justru itu tuan-tuan dan perempuan, orang bertakwa adalah orang yang bijak di dalam mentadbir urus masanya. Dia pandai untuk meletak yang mana satu patut didahulukan, yang mana satu patut dikemudiankan. Hari ini kadang-kadang dalam organisasi kita lihat mesyuarat mula sebelum asar. Sekarang dah nak maghrib, asar tak buat lagi, mesyuarat masih berlangsung. Tuan-tuan, sepatutnya tidak begitu. Sebagai orang beriman, orang bertakwa, marilah kita jadikan bulan Ramadan bulan untuk kita membetulkan balik bagaimana kehidupan kita, yang mana kita nak dulukan, yang mana kita nak kemudiankan. Dan sepatutnya orang bertakwa senantiasa mendahulukan kehendak Allah daripada kehendak peribadinya, kepentingan agama daripada kepentingan diri dan peribadinya. Sebab itu tuan-tuan dan puan, marilah sama-sama untuk kita jadikan bulan Ramadan bulan yang mampu akhirnya menjadi katalis ke arah penjanaan budaya hidup orang bertakwa. Mari kita jadikan amalan berbuka puasa sebagai alat, sebagai asbab untuk kita belajar disiplin diri ke arah untuk meletakkan yang mana patut didahulukan, yang mana patut dikemudiankan. Yang penting kepentingan Allah, kehendak Allah didahulukan daripada kepentingan peribadi kita. Mudah-mudahan apa yang kita bincang ini ada manfaatnya. Mohon maaf kalau salah silap terkasar bahasa. Semoga jumpa lagi insya-Allah. Kalau tak sempat jumpa di dunia, kita jumpa di syurga. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wah, Siti sekarang tak lekang dengan senyuman. Apa rahsianya? Bukan rahsia lagi. Sejak saya amalkan pati minyak zaitun Olive House, terasa lebih segar. Rutin harian pun tak terganggu lagi. Cukup 2 sudu sehari tanpa kolesterol, syarat dengan khasiat semula jadi. Oh, pati minyak zaitun Olive House, ya? Kena cuba ni. Hubungi kami di telefon 013-5157 atau layari olivehouse.my. Pati minyak zaitun Olive House, pencetus senyuman semula jadi. Rancangan motivasi pagi itu tadi telah dibawakan khas kepada anda oleh olivehouse.my. Olive House, we begin with nature.
gabungan premium susu kambing segar organik bersama pati ekstrak kurma. Las! Juga terdapat las asli dan las cafe. Ada kelas. Amalan organik untuk penghadaman, imunisasi, kecerdasan minda dan tenaga sepanjang berpuasa. Semak 2000 pengedar di lassusukambing.com. Khidmat penghantaran ke rumah disediakan. Bersempena dengan kehadiran bulan Ramadan Al-Mubarak ini, IKIM FM dengan kerjasama Islami Aid Malaysia IAM akan menganjurkan program Imarah Ramadan. Bantulah mereka berbuka puasa. Sinarilah Ramadan anda dengan sedikit sumbangan. Layari www.iam.org.my atau hubungi talian 03 8957 4136 atau Encik Farouk Zauji 019 397 3558. Berkongsilah kegembiraan anda bersama mereka. Ingatilah mereka yang serba kekurangan. Bantulah mereka berbuka puasa. Assalamualaikum. Di sepanjang bulan Ramadan ini, marilah kita bersama-sama merebut peluang serta ganjarannya dengan melaksanakan amal ibadah kerana Allah SWT. Ramadan Karim daripada saya, Lah Ahmad. Laporan trafik IKIM FM. Assalamualaikum, selamat pagi. Kami kongsikan laporan trafik sebagai panduan kepada anda untuk waktu ini. Tinjauan pertama menerusi plus trafik di utara tanah air. Trafik dilaporkan perlahan dari Seberang Jaya menuju ke Perai. Juga maklumat awal kemalangan di kilometer 3.8 dari Pulau menuju ke Perai. Seterusnya kemalangan di kilometer 270.9 utara Ipoh Selatan ke Ipoh Utara. Lorong kanan telah dibuka dan trafik terkawal pada waktu ini. Di NKV, trafik perlahan selepas keluar tol Subang ke Glomex, selepas tol Damansara ke Kayu Ara dan selepas tol Jalan Duta ke pusat bandar. Menerusi LLM, dilaporkan di Leburai Metramek kemalangan di kilometer D1.8 arah utara yang melibatkan sebuah kereta, menyebabkan trafik perlahan pada waktu ini. Jadi hati-hati ketika melalui kawasan tersebut. Di NPE juga dilaporkan perlahan dari Pantai Dalam ke Pantai Baharu. Di KL Putrajaya, trafik dilaporkan perlahan dari Bukit Jalil ke arah persimpangan Kuchai. Di pusat bandar Kuala Lumpur, menerusi ITCDB KL, trafik dilaporkan perlahan Jalan Ketinggalan ke Jalan Pahang. Trafik juga perlahan Taman Segar ke Bulatan Bilion serta Jalan Lokiu ke Maharaja Lela serta perlahan Taman Wahyu ke Bulatan Segambut. Seterusnya di Leburai KL Seremban, perlahan di tol Sungai Besi ke Susur MRR2, perlahan Kuchai Lama ke TUDM dan Best Raya ke Seri Kembangan. MRR1 sesak Jalan Tuanku Abdul Halim ke Leburai Sultan Iskandar, Jalan Sungai Besi ke Jalan Yiu dan perlahan juga dari Jalan Istana menuju ke Susur Bellamy. Dan terakhir di Leburai Persekutuan, sesak Taman Desa ke Seputih dan Kerinci serta Subang Jaya menuju ke Seri Setia. Sekian trafik. Hati-hati mandu terus bersama Lok dan Pian di Warna Pagi IKIM FM, pilihan utama anda. Pulanglah ke pangkuan yang tersayang dengan penuh ketenangan dan keceriaan di musim perayaan ini. Dapatkan perlindungan perjalanan balik kampung anda sekeluarga dengan ikhlas kembara takaful melalui e-ikhlas atau Salam Ikhlas. Sila layari www.eikhlas.com.my atau hubungi 03 2723 9696 untuk maklumat lanjut. Takaful Ikhlas, sentiasa bersama anda. Kapsul Fadilat Ramadan Bahasa Inggeris ini dibawakan khas kepada anda oleh Takaful Ikhlas. Takaful Ikhlas, sentiasa bersama anda.